Seperti mana yang kita tahu, hadis ini adalah merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam selepas Al-Quran, dan ia menjadi panduan kepada seluruh umat Islam. Selain itu, hadis ini juga memainkan peranan yang sangat besar dalam menguatkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, mentafsirkan maksud dalam Al-Quran, mengadakan hukum yang tidak terkandung di dalam Al-Quran dan sebagainya. Jadi, hadis ini dilihat sebagai sumber rujukan yang utama dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hukum-hukum syariat Islam selepas Al-Quran. Sebagaimana kita tahu sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, iaitu taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi, yang bermaksud, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kalian berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan juga sunnah nabinya. Jadi kita sebagai umat Islam perlu sentiasa berpegang teguh dengan keyakinan yang tinggi terhadap autoriti Al-Quran dan juga hadis, dan sebagai panduan kepada seluruh umat Islam. Video yang saya ambil bagi tugasan ini adalah video seorang dikenali sebagai ahli politik ataupun lebih masyhur sebagai anti hadis, di mana beliau ini adalah Kasim Ahmad, di mana beliau mengatakan dalam video tersebut hadis ini perlu disemak semula autoritinya, di mana kebanyakan hadis bercanggah dengan Al-Quran, dan beliau juga menyatakan bahawa sebuah hadis yang mana hadis itu berkaitan dengan ulama pewaris Nabi, iaitu al-ulama warathatul anbiya, adalah merupakan hadis yang bercanggah di dalam Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran tidak menyatakan tentang ulama ini sebagai pewaris Nabi. Seperti mana yang kita tahu, ulama daripada segi bahasa adalah bermaksud diambil daripada kata bahasa Arab, iaitu alim, yang bermaksud orang yang berilmu. Manakala dari segi istilah pula, mereka ini lebih dikenali sebagai seorang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, sama ada ilmu itu daripada ilmu keagamaan ataupun ilmu akademik. Dan mereka ini adalah merupakan pewaris kepada Nabi, kerana mereka ini meneruskan legasi dakwah yang ditinggalkan oleh para Nabi. Dan Al-Mawardi ada menjelaskan bahawa ulama pewaris Nabi ini adalah mereka yang terdidik etika dan akhlaknya seperti Nabi, tidak menuntut sesuatu daripada manusia dalam menyebarkan ilmu. Maksudnya para ulama ini mempunyai akhlak dan kriteria seperti mana akhlak dan kriteria para nabi. Mereka ini dipilih oleh Allah SWT sebagaimana para nabi, dan mereka juga diakui dalam kalangan masyarakat sebagai seorang ulama. Dan mereka ini memainkan peranan yang sangat penting, peranan yang sama seperti mana peranan para nabi, di mana seperti yang kita tahu, para nabi ditugaskan untuk menyebarkan dakwah, dan begitu juga tugas para ulama, iaitu menyebarkan dakwah, memberikan fatwa terhadap masyarakat daripada masalah-masalah yang timbul. Dan dalam dalam Al-Quran ada menyatakan dalam surah Al-Fatir ayat yang ke-28, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, yang mana ia membawa maksud, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi menerusi firman Allah ini, kita dapat tahu bahawa tidaklah hadis al-ulama warathatul anbiya itu bercanggah dengan Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran turut menyatakan bahawa ulama ini adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai menyokong kepada hadis al-ulama warathatul anbiya, kerana ulama ini mereka adalah orang yang takut kepada Allah, sebagaimana para nabi dan para rasul yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suka melakukan apa yang Allah suka dan meninggalkan apa yang Allah larang. Malah Ibnu Abbas juga ada menjelaskan bahawa ulama ini adalah mereka yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yang menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, menjaga perintah-perintah Allah, dan yakin bahawa mereka ini akan bertemu dengan Allah dan akan menghisap amalan-amalan manusia dan membalas setiap apa yang dikerjakan oleh manusia. Menerusi penjelasan ini, dapat kita faham bahawa hadis al-ulama warathatul anbiya itu bukanlah hadis yang bercanggah dengan Al-Quran, kerana di dalam Al-Quran banyak menjelaskan tentang peranan para ulama bagi menyokong hadis
yang menyatakan bahawa ulama ini adalah sebagai pewaris Nabi. Refleksi bagi masalah yang dikemukakan dalam video ini, kita dapat tahu bahawa ramai dalam kalangan masyarakat sehingga ke hari ini yang mengambil pendekatan untuk tidak berpegang kepada hadis Nabi SAW kerana mereka berpandangan bahawa hadis ini hanyalah sangkaan dan juga mereka meragui autoriti yang terdapat di dalam hadis tersebut. Walhal sebagai seorang umat Islam, kita mengetahui bahawa sumber rujukan utama bagi hukum-hukum Islam dan syariat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan hadis selepas Al-Quran. Dan kemunculan pelbagai aliran telah menjadikan umat Islam ini mudah untuk dipengaruhi sehingga mereka ini tanpa segan silu menolak autoriti hadis tersebut. Sumbangan yang telah saya berikan apabila timbulnya video dan isu berkaitan dengan hadis ini, saya memberikan pengetahuan tentang kepentingan hadis kepada masyarakat awam dan juga menyebarkan hadis-hadis yang sahih sebagai peringatan kepada diri sendiri dan juga masyarakat awam. Hal ini bagi memastikan autoriti sesebuah hadis dan penyebaran tentang hadis ini terus disebarkan dalam kalangan masyarakat awam supaya pemikiran tentang anti hadis ini dapat kita hindar dan dapat kita tangani dengan sebaik yang mungkin.